Nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di siaran live Salah Silah Patani pada malam ni. Jadi alhamdulillah dah kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana malam ni adalah malam yang malam sejarah yang bersejarah bagi kita. Malam yang sejarah yang bersejarah bagi kita. Kerana malam ni adalah malam yang tamat kitab Hikayat Patani. Tapi sebenarnya kitab sejarah Patani yang nama Hikayat Patani itu sebenarnya tamat dah. Ya habis je minggu kemarin dah. Yang mana minggu kemarin itu dia akhir dengan suara-suara nobak, suara-suara nafiri, cara-caranya katak gedung petani untuk menentukan waktu. Sebelum pada tu, ia pun duk cerita pelarian jauhan, iaitu bakonya sia yang lari mai tanding. Sebelum itu lagi dia duk cerita asal usul bako-bako orang aling di tanding. Bako Sayyid, bako orang aling yang dari Jawa, dari Aceh, dari Minangkabau dan juga dari asli tanding. Tu pun sudah cerita. Dan belum pada tu lagi duk cerita kerosokke. Dah titik permulaan kelemahan tanding kita daripada apa, maka Hikayat Patani pun sudah ceritakanlah. Jadi sebenarnya Hikayat Patani tu dia bukan nak cerita kelemahan sebenarnya. Tapi dia cerita bukti. Dia cerita kebenaran. Dia kata apanya berlaku di tani kita pada masa itu. Jadi kalau kita ingat bahawa pada masa-masa sekarang ni, duduk dalam kitab Hikayat Patani ni, dia tulis kitab tanding ni sebelum tanding nak jatuh satu era raja. Tapi satu era raja pada masa tu jadi star-star saja, iaitu setelah Raja Alung Yunus, raja yang meretah tanding, orang yang ke-17. Meretah tanding tu dalam kitab Hikayat Patani mengatakan bahawa Raja Alung Yunus itu dibunuh oleh adik dia yang nama Datuk Pekalai Pau. Tetapi dalam kitab, dalam catatan hak negeri Kelantan, dia kata Raja Alung Yunus itu mati dengan kerana dibunuh oleh Long Nuh Datu Pujuk. Pun adik dia juga. Tapi sebenarnya Alung Yunus, Datuk Pekalai Pau, Datu Pujuk, Datuk Sai, Alung Tarak, ni 5 beradik. Adik-beradik belaka. Tapi bergomo sama dia habis. Dia ni. Akhirnya Raja Alung Yunus tu mudah-mudah kata raja yang meretah tanding hak warok. Dia orang aling. Dia lah yang mempeluahkan kawasan Masjid Kesik. Dia lah yang giroboh istana ataupun rumah ataupun kota Datuk lah semana Dajjal di Taceh tu mari buat masjid bandar di dekat dengan Gresik. Tetapi
Dengan kerana kekacauan sama-sama raja duk bergomo dan juga sama-sama bendahara pun kita sudah dengar dah pada minggu yang lepas. Kata puak-puak datuk hak boleh gelar daripada siye dah seperti Prak Pempan, Prak Pencirat, Prak Caya, Prak Tanang waktu tu ya pakak gi bunuh puak-puak grup Fok Datuk Sai. Siapa dengan Datuk Sai sekali dengan isteri dia Datuk Anak Bukit. Kecah Hendai. Beberapa pok-pok berdahara sebelah dari Datuk Sai tu habis kena bunuh. Jadi habis kena bunuh. Jadi ada sedikit maklumat baru ni kita tahu dah kata Datuk Sai tu dia gelecah kaki di rumah dia duduk di kampung Kolipung tu. Maka dia pindah ke duduk di Bala. Di Bala ni, dia tengah-tengah sungai Kelubang ni. Dengan kerana Bime takut demo ni mari buat igat dia ke mari musuh dengan dia. Kau tu duduk balas sama Fok Berdahara. Lepas tu dia pun puak-puak sebelah lagi dia pun igat juga Datuk Anak Bukit. Sebenarnya Datuk Anak Bukit ni bukan duduk di Kokpo. Bukan. Sebenarnya Anak Bukit ni satu nama, satu tempat duduk di Belukar Samok. Di Belukar Samok. Tapi sekarang ni sudah jadi kampung. Tak ada kampung dah. Kerana kita tengok dalam senarai talian dia dan juga dalam peta dulu. Dia tertulis kata Kota Anak Bukit iaitu Kota Budo. Kota Anak Bukit itu sekali dengan Kota Budo dah. Iaitu duduk kawasan Belukar Samok. Kawasan Belukar Samok. Dia jadi sungai dulu tu, sungai tu dah. Hak tubik di Kampung Kota. Maka malam ni kita mari tengoklah setelah Raja Alung Junuh mati dah, maka pada masa tu tak ada raja. Apabila tak ada raja, lemaklah Fok Berdahara pun kau sedak lagi. Fok Berdahara pun kau sedak lagi. Lepas tu bunuh sama dia pula. Akhirnya tak ada siapa nak meretah dah. Maka pada tahun 1769 setelah Taning tu tak ada raja 40 tahun. Kalau kita tengok ambil jok di Alung Junuh. Alung Junuh ni meretah pada tahun 1720 sampai 1729. Lepas tu baru naik raja hak akhir sekali Taning pula tu 1799. Itu bermaknanya pada masa 40 tahun itulah masa hak Taning tak ada raja dan juga Fok Berdahara duk gomo sama dia. Yang mana kita tengok dah cerita-cerita kata Fok Berdahara grup hak boleh gelar sia dengan grup Datuk Sai tu duk gomo sama dia tu sampai habis Fok ni. Mati. Tu pengalaman besar bagi kita ke Taning. Ni mujur alhamdulillah. Seteru budaya lama-lama dah Taning iaitu Burma, iaitu Siye. Ketika tu Siye pun tak ada mari tegapa dengan Taning sebab Siye tu duk pergi dengan Burma dan Siye pun baru jatuh ke Burma. Jadi Taning pun kalau lemah taruh mana pun selamat lagi lah. Sebab gulawe dia semua-semua pun duk pergi dengan orang lain juga. Kalau lah pada masa ni Taning tu duk tarak, duk lemah. Siye tak ada duk pergi, tak ada gomong dengan Burma. Cerak. Siye mari Taning hancur lebih pada dia lagi. Tu pengalaman besar dah. Jadi sama-sama duk lemah lah mudah kata. Maka apabila 40 tahun tak ada raja meretah. Kita tengok ekonomi pada masa tu pun sangat merosak. Yang mana saya pun korek cari. Ekonomi Taning pada masa tu sudah terdapat bahawa ekonomi Taning sendiri pada masa tu tarak benar. Tarak benar juga. Sebab dia tak ada dia tak stabil. Dia tak amin. Jadi hasil negeri pun terjatuh kepada pok-pok kaya. Orang-orang kaya yang tak kena duk hantar duit ke kerajaan. Lalu tu kalau kita tengok dalam catatan Cina pada tahun 1750. Dia kata
situasi ekonomi di Taning ni, sama teruk sama dengan situasi politik. Ya tahu Taning politik pun teruk, ekonomi pun teruk. Dan dia kata Cina, orang Cina ni mari menego, dia mengambangkan lomba mah di talian sungai negeri Sai. Dia kata tak ada orang cara. Lomba mah talian sungai Sai ni makna tu ambil jadi lubang nak atas ni kawasan negeri Remeh dan negeri Legah. Tak ada orang cara. Dan dia kata pada masa tu ni Taning ni kena hatamah, kena wimah ke sia dah 30 cin. Dia kata 30 cin. Satu cin iaitu 590 per puluh 8 gram. Tu. Satu cin. Pas kita gambar lah kata banyak lagu mana. Dan juga ada sejenis biji. Lepas tu dia sekarang orang panggil biji aluminium. Aluminium ni banyak di bukit sempadan negeri Reman dengan Perak. Di sini pun orang-orang Reman pun boleh gali biji aluminium, boleh gaji biji timah dengan tak kena bersakut pun dengan kerajaan pusat di Taning. Dan pada masa tu juga dia kata Perak pun ada masalah dengan Reman. Negeri Reman pun ada masalah dengan Perak juga. Kih-kih gali lomong biji di sepadan dua-dua ni. Jala pun sama. Dia kata ada masalah. Ni hal ekonomi Maka supaya katalah 40 tahun tak ada raja, tiba-tiba pok-pok hak boleh perak, boleh hapuh pok-pok geruk Datuk Saidah pakak gi mari gi une, gi minta seorang bakal raja. Seorang ni orang jadi orang kampung biasa lah, tapi dia bakal raja, duk buat kebun, duk buat dusung di kampung dua. Duk buat kebun dan duk buat dusung di kampung dua, maka dia gi minta dia ni jadi raja Taning. Dan nak tak namanya Sultan. Jadilah Sultan Muhammad. Orang panggil Sultan Muhammad. Ada juga sebut Sultan Ahmad. Boleh belaka Sultan Muhammad II. Kerana menjelang akhir abad ke-18, kuasa Siam yang baru telah mula memberikan ancaman ketenteraan arah ke selatan. Dua buah negeri Melayu berkerajaan Islam iaitu Patani dan Kedah berada dalam kebimbangan kerana didakwa menjadi naungan Siam sejak zaman Sukhothai lagi. Ni dia kata bahawa mari di hujung-hujung abad yang ke-18 Siam ni telah bangun semula. Dan setelah dia jatuh ke tangan Burma 10 tahun sampai 15 tahun, maka dia bangun mula. Dia Siam Krung dia panggil. Dia bangun mula oleh Pacau Taksin tu lah. Lepas tu dia morning ni orang Siam ni duk dakwa kata Taning dengan Kedah ni hok ia dah lama-lama. Duk dakwa tu hok ia dah lama-lama. Oh, dia ambil apa dakwa tahu. Ya macam itulah. Sedangkan Kedah dan Taning kata apanya duk dakwa. Duk dakwa. Jadi ketika Siam jatuh ke Burma, semua negeri-negeri hok duk bawah naungan Siam dulu pun bebas. Ambil kesempatan bebas daripada Siam. Iaitu Legor sendiri, Petelung, dan Segoro. Tiga-tiga ni adalah negeri hak raja dia nya Siam dah. Ke zaman dulu yang Melayu Siam. Demo ni pun suka apabila Ayutthaya jatuh tu dia boleh meretah sendiri. Sebaliknya atas perbezaan dari segi keturunan, kepercayaan, bahasa dan kebudayaan telah menyebabkan orang-orang Melayu di kedua buah negeri merasa terlalu asing berada di bawah pemerintahan Siam. Siam duk dakwa kata Taning dengan Kedah ni hak dia. Lama-lama dah. Tapi orang Kedah dan orang Taning kata, kita ni beza.
Lagu mana nak kata kita ni orang sekali. Sedekah kita ni keturunan pun tak supa. Kepercayaan pun tak supa. Bahasa kecek pun tak supa. Hidup dalam kebudayaan pun tak supa budaya kita. Apa lagu mana kata kita orang sekalinya? Tu tani dengan Kedah dakwa. Kita pok kali. Rau ko kontai do ikan mudah tu. Kontai pelopok-pok kita kecek Melayu. Kepercayaan kita beragama Islam. Kita duduk dalam adat istiadat Melayu. Makan dalam Melayu. Hidup dalam Melayu. Nyawa dalam Melayu. Lagu mana kita jadi kontai? Ni sampai dulu ni. Zaman ni. Habis itulah Kedah dengan Tani pun rasa pening lah. Rasa asing. Kalau aku hidup dalam Kalingamung, pak aku tak suka berlaku ni. Ambil jok di daging darah. Keturunan latar belakang zaman dulu, ku kecek pun tak supamu, aku sembah Tuhan pun tak supamu, kepercayaan pun tak supamu, tak supa berlaku. Pakuk mana mu dakwa tu ku fok kali ngamung. Tu hak jadi pelak. Dah. Tak hulah ke sia yo mikir lagu mana kata Taning tu jadi orang Thai sepo dia. Pelak ke dah? Bek mana kita? Muka pun lain dah. Hidup macung, hidup kepek, mata luah dengan mata ripik. Kamu keriting, kamu pelak. Tak supa. Gitulah. Tak kena tengok dia asal usul belakang. Kita tengok tu rupa parah tu. Tak supa dah. Kau nak supa kat mana ni dalam kitab ni lah sebut. Minta maaf dah. Ya dakwa lagu tu lah. Kesan yang nyata hanyalah Siam mempunyai kuasa politik yang cukup untuk menunjukkan cengkaman penjajahannya terhadap raja-raja Melayu Patani dan Kedah. Hak buktinya situ saja. Sejarah dulu ni, Sia ni biasa masuk mari serai, biasa masuk mari rapah, biasa masuk mari duk apa ni campur tangan dalam urusan Tani dan Kedah tu saja. Hak kata jadi sistem penjajahan tu saja hak yang masuk. Cengkaman penjajahan, bukan sistem lagi. Cengkaman penjajahan. Dan ini akan menambahkan lagi kejayaan Siam ketika negeri-negeri berkenaan menghadapi zaman kemerosotannya. Jadi Siam pun wasa yakin lagi apabila ni seperti tadi. Seperti Taning tadi ni kebijak ni jidik Siam. Ketika Taning duk balah sama-sama buat bendahara. Jadi kita gamar atau bendahara ramai duk balah sama dia. Aku rasa nak lawan gana-gana pun aku nak lawan CB boleh. Aku CA nak lawan CB. Nak lawan sama Melayu lah. Nak kuasa lep Taning. Kita daulah suku ni. Dia pergi minta segara, minta lega, royak tolong aku sikit lah, aku nak perak hak nung. Pas lega segara, tak ada apa, memang minta tolong kita. Tu nak menunjukkan kuasa kita lah. Hatta askar 2000, hatta askar 3000 tolong berdahara pergi minta tadi, menteri tadi. Ki musuh sama Taning. Sia ya dakwa sini ya. Kata aku ni lebih pada mu sini ni, enggak ada gapo nak balas sama mu, memang minta tolong aku. Cuba kita seteru dengan dia tu. Nak benar kok kena-kena. Gi koyak ke tahan perang. Gi koyak ke tahan tu kata. Ni pok ni gini tolong aku sikit. Puak hak ni apa. Tu jadi. Negara banding hari ni. Lepas tu kita heret orang lain masuk campur tangan tu. Dia dah lah. Demo tu pun tak watah kali itu. Aku dah ni. Tu kok ni. Debel kok ni. Ni tak mau minta tolong aku. Orang Taning lajak nak benar sama Taning. Ingat lupa kata dia tarik benda gapo masuk. Tu kita tarik ular masuk. Pera lah mana berketik. Jangan lupa lah. Kata ular tu anak naga, kita ni burung anak geda. Sewaktu kota Ayutthaya ditawan oleh tentera Burma. Contohnya dalam tahun 1767, negeri-negeri Melayu jajahan Siam seperti Legor, Petelung dan Senggora mengambil kesempatan untuk mengisytiharkan kemerdekaan dari kuasa Siam. Ni Kosia jatuh. Dia zaman Pacau Ekatat tu. Dia jatuh kepada Anwar Mangrak Burma. Maka negeri-negeri jajah Siam dulu seperti Legor, Bedelung dan Segoro pun ambil kesempatan ni istihar bebas. Istihar deko pada Taning. Pada pusat je jatuh. Kita duduk selatan ni tak kena duduk dah lah. Sebab jatuh dua Siam. Dua Burma. Namun begitu apabila Jeneral Cakri apabila Raja Cakri berkuasa semula,
angkatan tentera telah dihantar ke selatan sehingga mendesak Gubernur Legor, Patelung dan Senggora bersama keluarga masing-masing lari berselindung di negeri Patani kita. Tergambar tak? Apabila ia siakrung, ia pecah dah Ayutthaya, maka duk bawah siesta, maka ia ada kumpulan orang sia pula, iaitu diketuai oleh Pak Chow Taksin. Pak Chow Taksin ni lah yang bawa orang sia ni lawan kelik Burma, lepas tu ambil kelik Burma. Sia dia. Hamak Burma tu baik, lepas tu dia mari buat kota baru pula di Thonburi. Pada masa tu, Gajah Thonburi, Pak Chow Taksin pun kena gi itu semula. Tarik kelik semula negeri-negeri bawah jajahan dia seperti Legor, seperti Patelung dan Segara. Tapi Legor, Patelung dan Segara tak sedek bawah Taksin. Bukan Taksin Perdana Menteri kena guling ni, Pak Chow Taksin. Jadi Pak Chow Taksin tu kena mari serai Legor lah, serai Legor, serai Patelung, serai Segara sekaligus. Jadi tiga-tiga ni tak boleh lawan. Tak boleh tahan dengan Thonburi, Siam Thonburi, maka gajah-gajah Legor, gajah Patelung, gajah Senggara ni sialah. Bawa anak cucu dia lari mari tanding. Mari minta berlindung duk tanding. Sebab dia rasa tanding boleh tahan dengan sia. Minta keselamatan lah. Lari mari tanding. Angkatan Siam ini terus memburu hingga ke tiba, iaitu sempadan negeri Patani Senggara. Jadi askar Siam ni buru hamak. Buru hamak gajah Legor, gajah Patelung dan gajah Segara. Tiga-tiga ni lari mari tanding. Jadi askar Siam ni hamak juga, buru juga nak igat gajah-gajah tiga ni. Mari siapa di Sungai Tiba. Siapa di Sungai Tiba pada bulan 12 tahun 1769. Mereka menghantar perutusan menghadap Sultan Muhammad Patani mendesak penyerahan pelarian politik dari Legor, Patelung dan Senggara serta ugutan akan menyerang Patani jika tidak memenuhi tuntutan mereka. Akhirnya kesemua mereka terpaksa diserahkan kepada Angkatan Siam memandangkan amaran tersebut boleh menimbulkan ancaman keselamatan. Jadi apabila tiga-tiga orang raja tu lari mari ditanding, puak-puak askar Siam pun hamak buru mari sampai di Sungai Tiba. Dia hantar surat pergi kepada Raja Petanding Sultan Muhammad. Kata, mung tu lo hatta klik tiga orang ni duk lari negeri mung. Duk lari duk pak mung tu, hatta klik gajah tiga-tiga ni mai kat aku. Sebab puak ni aku nak perak. Kalau mung hatta klik tiga orang ni, aku nak serai Petanding. Sia kata nak serai Petanding. Maka Sultan Muhammad II, dia pun kira gimana nampaknya kita pun tak seperai dengan sia. Kita tak ada kih apa ketika pada masa ni. Sia diri pun sebenar sia diri pun tak ada nak serai juga tanding. Dia pun tak wani sangat. Tapi dia pakai kih pakai alasan kata suruh taklid tiga orang dengan orang dia tu. Orang dia dah mak duk cari buru tu. Akhirnya Sultan Muhammad II pun dah igak tiga orang ni hodok mai lagi duk negeri dia ni hatta pergi kepada sia. Ditiba. Maka sia pun ambil tiga-tiga raja ni sama sia lah ni. Tiga-tiga ni bawa kelik pergi hukum bunuh di Legor. Habis. Jadi tanding pun selamat. Sekitar tahun 1776 sekali lagi Angkatan Burma muncul memberikan tekanan terhadap kawasan utara Siam. Keadaan ini menggesa payah Taksin menghantar perutusan bantuan berjumlah 80,000 bak dari negeri Patani, Kelantan dan Terengganu, tetapi menemui kegagalan. Berikutan dengan itu, dalam tahun
tentera-tentera Burma menyerang ke arah selatan mengancam Legor dan Ujung Salang. Raja Muda Mahasurasinghana memimpin tentera armada laut dan bersatu dengan orang-orang Siam Legor untuk menggempur tentera-tentera Burma. Setelah mereka beroleh kejayaan armada laut, Siam ini telah berlayar ke Senggora dan dari sini mereka menghantar perutusan ke Patani dan Kedah supaya memperbaharui pengantaran ufti bunga emas sebagai tanda kesetiaan terhadap kerajaan Bangkok yang baru ini. Tuh. Dah. Tadi hatta klik dah serak sekali. Mari tahun 1770 ni Tomburi ni kena perai kali lagi dengan Burma. Burma mari serai pula dia. Tomburi baru buat kota baru-baru saja. Duit ke apa pun tak ada lagi. Maka Tomburi ni hantar surat mari Taning, Kelantan dan Ganung minta duit 80,000. Minta duit 80,000 suruh kita tolong dia. Duk cari kih tu. Duk cari kih kalau kita tak win nak mari serai. Sedekah negeri suku-suku. Taning lah hak mula-mula tolak. Bukan bergetar ni minta duit. Minta duit 80,000. Ya nak pergi bamrung kontak dia lah. Dia nak pergi guna dalam ketenteraan dia lah. Nak lari Burma. Taning kata pasal mana mai minta pasal tu. Dah. Dah. Lepas tu, dengan kerana dinafikan oleh Sultan Muhammad, maka Pacau Taksin tu marah. Nak murih ke Taning. Nak murih ke Taning benar-benar. Cerita dia. Keengganan Sultan Muhammad Patani untuk memperbaharui kesetiaannya itu telah tentera-tentera Siam di bawah pimpinan Raja Muda telah mengarahkan panglimanya seperti Praya Kalahom, Maha Uparat, Paya Senaputon dan Gubernur Siam Petelung yang berpengkalan di Senggora untuk melancarkan serangan ke atas Patani untuk kali kelima. Tu. Kena dah lah. Pada masa ni dia mari pula. Tadi saya baca tadi 8,000 tu minta duit 8,000 tu zaman Taksin 1770 ni. Bawa mari pula pada tahun 1748 tu dia orang panggil zaman pergi Songkram Kautap. Musuh Burma Siam Sembilan kong. Semelayu sembilan apa? Sembilan geruk dah. Sembilan pasuk ke. Sembilan pasuk ke Burma Hatta mari sembilan jalur. Sembilan jalur nak masa serai Bangkok. Kerana pada masa ni Pacau Taksin ni kena bunuh. Kena bunuh dan didakwa gila. Siapa yang buat? Iaitu Praya Cakri. Bunuh. Lepas tu dia tabah diri jadi gajah nama Somdek Prak Putoyok Fa Culaluk Mahara. Orang Cawang Cakri, orang gajah yang pertama tu Lepas tu dia pindah kota daripada Tomburi mari duduk di Keruntik Manakong ataupun Bangkok. Bangkok sampai tempat hari ni lah. Dia pindah mari duduk lah tu pula. Tapi dikatakan bahawa Pacau Taksin tadi tu, dia buat Tomburi sore dia, duduk situ tu. Katanya kena bunuh di Bangkok dan juga katanya kena bunuh di Legor. Jadi, orang ambil dia gi hukum bunuh di Legor. Jadi, sekarang ni, masa Sultan Muhammad II Kerajaan Taning, masa sama dengan Raja satu, Raja pertama dinasti Cakri di Bangkok, di Bangkok.
Jadi setelah Sia ni dapat kemenangan terhadap grup-grup askar Burma hok mari semile pasukan mari serai ya ni, maka dia pun lemak lah, dia sedak lah. Dia pun bawa askar dia turun pergi sapa di Kora untuk berpengkalai, maknanya giduk di kalai Kora tu untuk nak mundur klik bakok semula lah, sebab ia boleh hapuh, boleh hambak dah Burma hok serai lega, serai ujung salang iaitu Phuket dan juga Petalung. Jadi boya mari di Skora tu ia hantar bunga mah hantar surat gi kepada raja-raja Melayu seperti Raja Petani kita, Raja Kedah, Raja Kelantan dan Raja Terengganu, suruh hantar bunga mah, bunga perak. Dia dakwa kata mung besok dah tadah dulu, hantar mari klik semula. Jadi apabila jadi lagu ni dah, Raja Petani Sultan Muhammad II tolak. Ketika utusan wakil hak siye hantar mari Taning tu minta bunga emas, bunga perak pada Raja Taning. Jadi Raja Taning tu marah. Murah. Jadi tak ada gamuk. Dia kata, pasal apanya? Mudah-mudahan tu pasal apa kau nak hantar bunga emas, bunga perak kamu pula? Kok mana pula? Ya putus lama dah. Sebab dia ada perjanjian dah dulu zaman Raja Ungu lagi. Kata Taning tu, kata siye ni tak ada hak untuk nak dakwa gapo-gapo terhadap Taning. Itu ada dalam catatan, satu dalam neko. Perkara dalam perjanjian pia. Hak buat di pia. Zaman pergi Raja Ungu dulu. Ada dah perjanjian dulu. Kena buat peperangan Yahudi. Dah. Seperti perjanjian Hudaibiyah dulu. Pia Inka. Pia lakme. Habis tu Raja Ungu kata kita tak pernah rasa damai buat perjanjian dengan Siam. Perjanjian damai dengan Siam. Tak biasa seni, tak biasa damai, tak berasa rasa damai kalau kita buat perjanjian gapo dengan Siam. Yo langgar semua. Habis kena beringat nak buat perjanjian gapo, nak cerca tak cerca kena beringat benar. Sebab demo ni yo serok belok yo tinggi. Dah. Ni tengoklah sudut jarah lah yang melon ni lain. Dah. Melon ni pakai otak sendiri lah. Dah. Nak tahu tu demo jujur sungguh kepercayaan lagu mana nak tipu ke otak dah. Betul tak? Jangan duk jadi spor yang dulu. Dah. Tak ikat perik nak tipu. Dah. Maka dah, mana tu kita jaga-jaga tu jangan dia tipu. Kalau tipu tu hidup ngekang wicerah. Tu tak apalah. Atau ada mau tipu ni lakkan dah. Tu baru tak apa. Dah. Jadi apabila Raja Taning tu tolak Tok Se bui dan juga marah kelik kepada utusan Siye, maka Siye pun terus lancarkan serangan. Buat plan lah untuk tu serai. Ni yo waso duk semangat. Duk gemar molek sebab ia boleh hambak berumah bih dah bahagian selatan Sia ni nak serai. Dia ada siapa dek ketika tu? Ada Praya Kalahom, Maha Uparat, Praya Senaputon dan Gubernur Siam Petalung. Gubernur Petalung kau tu. Jadi orang Sia buat dia lah. Nak mari serai Taning lalulah. Dalam surat sejarah Siam iaitu panggil Pung Sawadan Siam. Dia kata kerana ini bahasa Sia dah saya baca, เมื่อตีกองทัพพม่าแตกไปหมดแล้วกรมพระราชวังบวรสมเด็จพระสุรสิงหนาถเสด็จลงไปประทับอยู่ที่เมืองสงขลามีรับสั่งออกไปถึงบรรดาหัวเมืองแขกมาลายูซึ่งเคยขึ้นกรุงศรีอยุธยาให้มาอ่อนน้อมดังแต่ก่อนพระยาไซบุรีหรือRaja Kedahพระยาตรังกานูยอมอ่อนน้อมโดยดีแต่พระยาปัตตานีขัดแข็งไม่มาอ่อนน้อมนี่dalam surat hak tanah hak Sia
Dia kata boya benih habis bermodah, dia keduk di segara. Baru keduk segara tu hantar surat kepada negeri-negeri Melayu, suruh mari tunduk kepala, iaitu suruh hantar bunga emas, bunga perak. Jadi Gajah Kedah dan Gajah Ganung tu selalu dah. Tak apa, amun lagi serah. Bukan serah negeri. Abang kita tunduk kepada kuasa. Tapi Gajah Petani Sultan Mak Dua, tolak. Okay, tak pergi ku. Tu paya patani kat keng mai ma onom. Ning ada dalam surat Pracumpung Sawadan Pak 3. Hak Somdet Krun Paya Damrong Raja Nupak. Tahun sienya 2471. Ni cari baca. Ada lah catat hak sia. Jelas. Dia panggil apa kita ni? Dia panggil Bandar Hua Muang Kek Melayu. Kek zaman dulu dah panggil Kek Melayu. Tu dia. Dah. Apabila dia boleh jawab tolak daripada Taning, maka dia buat perancangan tu. Jadi perancangan mula-mula ni dia buat gapo? Kerana dia tahu dah belum pada Ning, dia pergi serai Taning beberapa kali pun halah sokmo. Maka pada kali ni dia guna beberapa perkara. Yang pertama dia guna gapo? Iaitu bangun sikit dah. Kita gambar strategi Taning. Kita gambar strategi Taning. Kata kota Gresik ni dia duduk dalam celah teluk. Teluk. Kalau kita tengok dalam catatan putih dulu, dia kata di hujung Tanjung Budi dan juga di hujung Beting. Beting Learning apa masa Pampla ni, dia ada 2 butong besar tinggi dan sini dia ada rata. Rata ikat. Rata ikat ni dia duduk bawah duduk dalam air. Gambar. Dia 2 butong letak tebing, tapi rata bukan duduk leter macam tu. Dia duduk bawah, duduk dalam. Duduk dalam air. Lepas tu apabila nak gunanya, dia tarik bulat sini. Melalui dengan gajah atau dengan kubah. Buat pusing tarik, gang. Jadi, dia masuk tak boleh lah sebab Taning ni strategi dia ada mulut duduk sini nak masuk. Kapal layar, kapal besar-besar nak masuk dalam ni. Habis tak siapa kesik masuk ke laut le teluk. Sebab dia ada ni. Tetapi kerana kita tak kenal tak masyhur, sebab belum pada ni Taning tak pernah guna walaupun sekali pun tarik rata ini. Tak biasa guna. Tak biasa sekali pun tarik. Sebab belum pada ni pergi zaman Raja Ungu, Raja Hijau sekali, zaman Raja Biru sekali, zaman Raja Ungu 2 kali. Kebanyakan pergi di Cenok. Pergi Cenok, pergi di Pia, pergi di Seka. Tak biasa pergi kok ni. Hak ada juga hak pergi kok ni pun zaman pergi Palembang. Zaman pergi apa ni Raja Lega hak siah tamari pergi sampai Taning, tapi tak guna juga ni. Sebab Taning sengaja masuk dalam ni. Sebab kita nak nanti berdeh dengan berdeh besar untuk jaga seperti ni. Iaitu ia ada benteng laut di Kampung Tanjung Luluk. Dia ada benteng di Kuala Jamu. Dia ada benteng di Mulut Tanjung. Dia ada benteng di Tanjung Bau. Lepas tu dia ada benteng di Tambak Sening. Dia benteng Taning tu banyak tempat. Cuk dia, poin dia. Maka dia lepas saja orang hidup di teluk ni, tak ada nak tebing, tank berdeh besar dulu. Dulu. Habis itulah orang tak berani nak masuk serai dalam ni. Ni berdeh besar saja. Kapal laut Taning dia duduk di buah. Duduk kuning lagi kat buah. Lepas kat buah ni baru tubik mai kat laut ni, mari serai tikai laki ni pula. Habis tu Taning dia benih semua kalau pergi ke laut. Tetapi dengan Rusia ni dia tahu. Kalau dia buat katuk di mulut ni nak masuk dulu tak boleh dah. Lalu tu dia guna gapo? Iaitu guna buat lagu mana pun, benteng-benteng untuk jaga di mulut Taning ni nak masuk itu Taning tak boleh guna. Kalau tak boleh guna, dia nak mari serai benteng ni tak boleh jadi.
dia kena masuk sini juga. Maka dia guna hatta orang dia masuk duduk sini. Hatta orang dia duduk masuk sini, dia buat dua perkara. Satu dia hatta orang gi dialog, gi kecek kira dengan gajah jering. Hak mula-mula. Gajah jering duduk dalam di jering. Sebab apa? Kena kecek dengan gajah jering. Dengan kerana si Ye ni dia ada maklumat dah bahawa pada masa tu orang tani tak stabil. Belum ada tu dah berlaku perang sama gajah, perang sama fak berdahara, gomo sama menteri, bergaduh sama rakyat. Dia tahu dah tu si maklumat tu. Maka dia pergi kecek dengan Raja Jering bahawa minta bantuan Raja Jering. Ni jangan gaduh salah faham. Kita ni sebut Jering, sebut jamu ni hak lang. Dia nanti dulu. Sebenarnya dia pergi dialog, pergi kecek dengan Raja Jering, minta bantuan Raja Jering dengan alasan kata dia nak mari serai tanding ni sebab nak mari serai Raja Sultan Mak Dua saja. Sebab Sultan Mak Dua ni kerah kepala. Ku bukan nak mari serai tanding. Ku nak mari serai Raja Sultan Mak Dua ni. Pas Sultan Mak Dua ni anak keturunan Kelantan. Ngano dok mari besar negeri Mung tanding. Sedangkan Mung Raja Jering adalah titih baris Seri Wangsa dulu lagi. Dengan pok Raja Julu tu. Ngano dok serah dah lakwi pok-pok Kelantan nak menjadi besar negeri Mung. Tu. Habis ke tanding tu daripada mana nak jadi besar kampung kita tak boleh. Pakai nak mudah lakwi lagu tu. Maka kalulah mu bantu ku tolong ku jatuh ke Sultan Mak Dua hak degil ni. Lepas tu aku serah negeri ni kat mu lah. Bagi ke mu lah Raja Jering. Mu lah hak sung patut sebenarnya jadi raja. Seluruh tanding ni. Aku tak ada gaduh pun negeri mu lah. Tapi aku nak makan raja ni. Sultan Mak Dua ni kerah kepala. Ni gambar tak? Faham lagi? Faham sepuluh rubuk nebel mah kita tu lah. Gulawe. Ada lalu hijau ke cak hitam ke mari pak bang. Pan pe bang tu. Ni konok tu. Orang luar tu mari bini sini, bang anak tepak sini lama kan. No bang dah lak wi jadi. Kena bang lah jadi. Bang anak tepak dia natu dia keluar je. Tak ada apa dah lah. Kita pun dia dah kita anak tepak. Kita kena jadi. Kalau anak tepak kena jadi ke Nabi Muhammad tak jadi besar lah, tak jadi amil lah di Madinah. Duk kira anak lagu tu, tengok jarah Islam tu. Tak kira sakit Islam ilmu dah lah hidup kampung mana pun. Lo ni jadi wak karik. Kita orang luar hidup kampung tu nak besar tak boleh. Allah. Waktu dah tu penyakit tu. Tu sejarah dulu tu. Tak kira dah. Maka tu satu, Jering. Satu. Yang kedua, dalam sejarah tani pun sebut dan juga dalam sejarah CSD pun sebut kata dia hatta seorang jatuh nama Cantong. Cantong mana dalam kitab disebut di mana? Namun begitu dalam keadaan Namun begitu, dalam keadaan kelemahan ini, tentera-tentera Siam terus memberi tentangan. Serangan ini dari laut dilancarkan bermula pada bulan Julai 1786 tanpa menerima seberang tentangan hebat di daerah Jering, menyebabkan pertahanan di darat dapat ditembusi. Jelas tak ni? Ni hak tanding tulis. Dia kata sebab tani duk lemah maka lepas tu tak ada teh gapo. Tak ada kantan tandai-dai saya panggil. Tak ada piang duk teh gapo bagi tanding. Habis itulah serening dilancar bermula pada bulan 7 tahun 1780 ni. Tanpa tantangan gapo hebat. Tak ada orang lawan dengan hebat. Orang teh dengan hebat tak ada langsung di daerah Jering. Di Jering tak ada pihak teh gapo.
Tu deh. Maka asbab ni lah menyebabkan pertahanan di darat sebelah jering temu. Sebab apa? Sebab dia tak ada naik kok laut ni, dia naik kok tuak. Naik kok kedai. Di sana Teluk Kapur tu kan. Tuak laut. Naik kok tuak laut kok kedai, lakoh gi mari kok pia, baru jalan mari kok jamu, mari kok bapu. Siapa bapu di abang di Jamban Rama Pitu Kedi tu buka dah. Sebab jering tu buka dah. Dengan perjanjian tadi, habis kata bahagia lek jering tak ada kena dok teh apa? Sebab buka siap dah. Buka ni bukan kata apa, tak di perjanjian tadi, mutula aku hambak kaja Sultan Mak Duan, tak ada apa lah, lepas tu tani ambil kamu lah. Jering boleh hari kaja besar lah. Tu kih dia. Menurut suatu sumber, seorang pegawai Istana Patani bernama Nai Cantong yang berketurunan Siam Lego yang selama ini mendapat kepercayaan Sultan Muhammad II Patani telah membocorkan rahsia pertahanan Patani kepada Peraya Kalahom. Oleh itu, Peraya Kalahom mengarahkan Palat Canak dari Senggora supaya menghantar beberapa buah kapal perang membantu Maha Uparat yang sedang menerima tentangan. Tentera Siam terus mara hingga ke pintu kota istana dan berjaya menawan 3 pucuk meriam besar yang selama ini menjadi harapan tentera Istana Patani. Berita kemangkatan Sultan Muhammad yang telah menjadi sasaran bedelan musuh kafir telah melemah. Tulis back ni maaf menjadi sasaran bedelan musuh kafir telah melemahkan perjuangan umat Islam Patani. Menerusi pengalaman peralatan senjata yang lengkap dan di bawah pimpinan seorang panglima yang berkebolehan tentera-tentera penjajah Siam telah berjaya menakluki seluruh negeri Patani pada bulan November 1786. Tadi kecek dah kau nu. Ada juga orang teh tapi bukan teh yang hebat. Orang nak mai serai kota dah, istana dah, pusat kerajaan dah. Tapi orang teh tamada ya kau. Biasa pompai bukanlah tu. Tapi itu duk buka dah lek jering tu. Sebab yo naik kau lek tuak tu, lek kedai tu. Maka Nai Cantong ni pula seorang pegawai istana, dia masuk rapat dengan kerajaan. Dia mari dulu dah. Ketika siye tu duk pergi dengan Burma kok Phuket dan Patelung tu, dia tahu dah. Lepas ni kita kena turun cari pok negeri Melayu. Dia hatta dah Cantong ni orang Siam Lego. Walaupun dia masuk Islam pun pura-pura saja. Dia masuk rapat dengan Sultan Mak II. Sultan Mak II pun harap dia sapangan lantik dia jadi orang panggil tu jadi bentara dan kepala pegawai askar yang jaga berdiri besar hok teh di Pilau. Gano mudah sangat Sultan Mak II latih ke dia. Kita jangan terlupa kata pok-pok berdahara mati banyak mana dah. Keadaan Menteri Letani pun tak stabil dah. Dan Sultan Mak II ia tak percaya. Ia tak harap kepada fok-fok bakor Raja Tani, fok-fok bakor berdahara dulu. Habis tu dia tak pesan mana dengan Pok Menteri Tani, dia hidup gomo Menteri Luar. Ni ayat tu orang Tani ni. Tak pelagor dah pada masa tu. Habis tu mudah-mudah. Lepas tu dia buat lagu ning adalah satu perkara yang canggih dengan adat istiadat peraturan mengetah negeri Tani. Kita ingat ada pada zaman dulu yang mana yang ditulis oleh Raja Hijau dulu deh. Sistem peraturan pentadbiran 4 berlapis. Ada ni jabatan tu, maka Raja Hijau tulis dah dalam artikel dalam Rakta Menung Tani. Kata jabatan mana-mana pun semua boleh jadi belaka, melainkan orang yang berasal daripada Patelung dan Lego tak boleh pergi jawatan ketenteraan. Nak jadi Menteri Ekonomi ni jadi gapo boleh belaka, tapi bahagia laksamana, bahagia sakut dengan ketenteraan tak boleh. Kena koh ke Tani.
Payah terlupa hak tu. Perlembagaan taning dulu kan ingat tak? Bak Sultan ada sebelah ke. Bak Pembesar Negeri tu. Bak Pembesar Negeri tu ada 8 ekor. Dalam 8 ekor tu lah ia tulis kata tak boleh we orang hak luar pada taning asli ni. Jadi pegawai jabatan di sini. Tapi ni cantong mari duk jadi orang yang pegang benda besar. Tu percangah dengan undang-undang. Ni tak ada pelik sebab kita hikayat pun sebut dah kata pada masa tak ada raja 40 tahun tu semua ada istiadat dan unit-unit taning seperti dulu tak ada guna. Tak ada guna dah. Supaya orang cik datang manung dah. Tak ada guna dah. Tu ikut berasa nak itu dah lah. Maka cantong ni masuk gi. Lepas tu dia jadi kepala penglima. Jaga di benteng tepi sungai taning. Lepas tu dia minta perahu yang luasnya 5 hasta satu buah perahu. Yang dalam perahu tu ada benda besar pula. Jadi raja pun video. Ni. Dan ni pun sebut dah kata naik cantong tu ia pergi buka rahsia kepada Praiyakkan Lahom. Praiyakkan Lahom pun serah pelacana. Pelacana ni orang dia. Orang dia, rahsia dia ni untuk mari mari tolong Maha Upara. Ia tahu dah kata rahsia taning ni tempat hak terletak askar taning duk mana. Dan juga kalau tengok sini pula ni naik cantong tadi ni dia lapor kepada Sultan Muhammad II kata Kalining ni askar sia ni nak mari ikut darat. Sebab dia perik dah mari ikut laut. Kali ni mari ikut darat. Itulah menyebabkan Raja Sultan Muhammad II ni dia kerah semua rakyat taning tu mari duk panjang di benteng Tomok Sening. Amejak di Sening, Gahong, Sapa di Pujuk. Askar taning ni ambil jok di askar besar di camp di markah askar Batah Kubu di Sago Pahmanih ni bawa mari duk di Tomok Sening belaka. Tehel lagat. Lepas tu bahagia laut dia kata tak mari dah dia takut benda besar. We cantom cara. Ni cerita dia dah. Tentera Siam terus marah hingga ni mari suk sapa di Bitu dah. Suk sapa di Bitu kota. Halek nu masuk gila kota dah. Halek nu. Masuk gula jering dah. Kok bapu masuk dah. Baru boleh masuk serai sapa dalam kota. Sapa dalam kota. Fok lek laut ni pun tak ada kena teh gapo. Sebab semua benda besar cantong dengan fok-fok dia rombongan dia sia lega ni paling benda besar dak ke kota. Paling benda besar hadap ke kota. Apabila benda besar hadap ke kota itulah benda turun dalam bandar taning sendiri. Jadi perahu kapal-kapal hok Maha Upara dengan pelacana tu bakal belayar. Belayar masuk dia teluk sampai di Tanjung Duluk naik ke Kedi boleh lalu dah. Benda besar tak ada teh. Benda besar kita dah hadap kat ning ni dia mau paling kat ning. Benda masuk dalam bandar. Tu dia dah. Lepas tu akhirnya taning jatuh juga pada bulan November. Iaitu bulan sebelah. Jangan terlupa bulan sebelah adalah hari Nakbade. Kalau banding dengan Palestin, ia ada satu hari, hari yang paling duka cita sekali orang Palestin. Wan Maha Wit Payok. Hari yang sedih kali. Orang Palestin setiap tahun, dalam setahun, daripada tangan ni bulan ni, dia buat upacara dia lalu dah. Wak bewah, wak zikir, zangi, wak lagu, kesedihan. Hak Israel gika gadego dia di tanah Palestin. Taning pun supa, bos apa bulan sebelah, itu adalah bulan yang sedih. Jadi kita pun 2 tahun dah turut-turut dah kita buat majlis hari jatuh. Kenapa hari jatuh ni, saya pergi dengan orang tua hak akhir dah 3 orang. Dan sampai hari ni dia tak ada dah. Dia meninggal dah pada awal-awal tahun. Dia ada lagi syair taning jatuh.
Dan Syekh Taning jatuh ni saya degi tanda dan juga kepada beberapa orang dah gini nyanyi lagu. Ada nyanyi patah tu ni. Jadi Syekh itulah nanti kita nak baru semula dan kita nak nyanyi dengar boleh sebelah. Hak nyanyi dah tu ramai orang tak boleh dengar. Jadi ketagaga, jadi sedih dengar. Syekh jatuh kena ambil orang suara sedap juga. Dah bulan sebelah. InsyaAllah bulan sebelah ni kita akan buat upacara mengingati hari Taning jatuh. Tak ada kena takut. Tak ada salah pun. Kita ingat supaya kita ingat buat arwah. Hak tu kita buat arwah tu nanti kita mati. Hak ni kita buat arwah negeri ni jatuh. Semoga hari tu hari orang mati ramai. Kita buat arwah besar begitu je lah. Dengan kekalahan Patani buat pertama kalinya, dalam serangan kali kelima ini, barulah bumi Patani dapat dijajah oleh Siam. Situasi ini akan dikenang sepanjang masa oleh rakyat Patani yang dijajah hingga ke hari ini. Penawanan Patani ini telah dapat memenuhi cita-cita dan dendam politik raja-raja negara Gajah Putih. Kejayaan ini memaksa umat Islam Patani menerima hukuman perang yang amat menyedihkan hingga mencabar lunas-lunas kemanusiaan dan kesucian agama Islam. Tentera-tentera Siam yang merayakan kejayaan mereka telah menzalimi orang-orang Melayu dengan berbagai-bagai kekejaman. Sir Francis Light yang baru tiba di Pulau Pinang menulis surat yang bertarikh 12 September tahun 1786 kepada Gubernur Jeneral Lord Cornwallis di India melaporkan kekejaman tentera Siam yang menjajah Patani. Menurut laporan itu, kata Rana, dengan kekalahan Taning ni jadi cukup pengalaman besar bagi orang Taning. Sebab Taning itu kena jatuh bawah dia dan kena jajah. Pada masa tu ya ada orang putih, gubernur orang putih duduk di Pulau Pinang, nama Sir Francis Light. Dia buat surat cerita Taning jatuh ni kepada gubernur umum Lord Cornwallis hak duduk di India. Ya tak surat lagi. Tanggal 12 bulan September tahun 1780 ni. Dia kata kerana kaum lelaki, perempuan, orang tua dan kanak-kanak yang tidak berdosa telah diberkas dan kemudian dilambung ke atas tanah lalu dipijak sampai mati oleh sekumpulan gajah. Ni hak dalam catat teks Sir Francis Light. Dia kata bawa benar atas Taning dah, dia askar sia tu igak semua orang Taning, orang jatah, orang betina, orang tua, kanak-kanak yang tidak berdosa. Ni mana tu tak ada jadi askar dak lah fok ni. Civilian. Rakyat awal. Bukan fok duk pergi. Rakyat biasa ni, orang jatah, orang betina, orang tua, kanak-kanak, berkah. Berkah ni kat tangan belakang dah dah. Lepas tu capok turun atas tanah. Dah, hatu habis atas tanah. Lepas tu, yawi gajah ijek. Mati. Hak ni, dalam catat teks Sir Francis Light. Nak kata bahang tak bahang pun, Sir Francis Light yang tulis, hatta daripada Gubernur Jeneral Lord Cornwallis, hak duduk di India. Atas kejadian yang berlaku di Taning. Menurut catatan pada tahun 1780, kekejaman ini telah menyebabkan 15,000 orang daripada 90,000 orang penduduk Patani telah melarikan diri dan membuat penempatan di sepanjang Sungai Muda, Kedah. Ni ayat atau ni orang pelarian pula. Kita boleh ada kita ngaji suku ni. Apabila Taning jatuh ni dah terdapat 15,000. Sebenarnya orang hak hijrah hundur gini ada 15, ya ada 40,000 semua. Kebanyakan adalah kumpulan askar di sini. Ya. Sebelum nak itu dah. Sebelum
nak oyak hak orang-orang pindah tu, kita main tengok sikit dalam catat hak sejarah Sultan Sulaiman Segoro. Dia tulis juga. Ya nama kitab dia lah. Sultan Sulaiman Segoro ni. Harta ni jatuh. Dia kata apabila kapal perang Siam sampai di pintu kota Patani, rakyat Raja Bangsan. Nama sebenar dia je nama Mat, pok dia nama Mem. Orang Islam. Anak cucu Sultan Sulaiman. Ya Goro ya pecah dulu dah gitu dah. Ya tu kapal perang Siam ni sampai di pintu kota Patani. Dah, Siam ni hatta orang untuk pergi ceraca. Untuk pergi dialog dengan Gajah Taning. Suruh serah Taning dengan molek. Gajah Taning tak sip kira apa-apa. Tak sip kecek kira. Deh. Tak jong. Tak jong kalah. Maka perayaan Raja Bangsan. Deh. Suruh. Askar-askar berdeh besar dia tu. Berdeh. Pintu kota. Dan berdeh. Benteng-benteng Taning yang ada tepi laut. Banyak peluru-peluru jatuh dalam bandar kena orang Taning. Deh, mati berguling-guling. Nah, yang tak mati itu melaung suara nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bunyi rising dalam bandar. Ning dalam catat teh segala. Hingga perayaan Raja Bangsan itu yang Muslim sendiri rasa sayu hati. Dan dia kena paling muka tengok orang lain. Tak boleh paling muka hadap ke Taning. Sebab ketika dia suruh orang serai Taning berdeh besar cantor berpaling ke Taning, habis guling-guling orang Taning mati. Dan juga orang tak mati lagi pun ngucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sapanya dia sendiri tak boleh tengok. Sebab dia rasa tu dia pun Islam juga. Tapi dia kena mari serai negeri Islam. Orang Islam demoning ni duk lahong nama Tuhan. Sebab kena serai di sini. Nah, tu. Lepas tu yang kata yang kata 40,000 orang tadi, dia buat. Kita gambar lagu ni. Contoh sikit. Jadi kapal Siam ni mai sini. Mari ni tua. Sini coh dah. Tak nak gambar dah sini. Mari kok ni, pas sini ada abangnya pintu gede. Jamban Rama pintu gede dan masuk pas sini ni buka dah. Buka dah sikit. Batu pedih besar ni, hok duk ke tepi laut lek ning ni, cantong kepala, pakai mengadap hok ning. Hok ning lah. Kata sini pun tak kena guna, tak kena cek banyak dah sebab ia cuk tu lah kali dengan cantong. Jadi perahu hok mari serai sini ni iaitu perayaan Raja Bangsan, anak cucu Sultan Sulaiman. Bedeh mari masuk le bandar. Bah bedeh hok ni pun mah dak le bandar dah, habis orang tani mati lagi sip. Dalam kawasan Kampung Parit, kawasan Gresik, kawasan Bandar, hingga dia dengar suara bergeruh dalam bandar tu bunyi Allahu Akbar, suara lahau mengucap. Siapa dengan dia tak boleh tengok, dia tak boleh mandang mata dia ke Gresik, dia kena paling tengok orang lain sebab dia rasa sedih, rasa sayu hati. Dia pun Islam tapi kena mari duk serai sama Islam. Maka apabila nampaknya bakar dah ngalo lu duk bakar dia. Bakar masjid Gresik pun kena bakar. Berdeh besar di gotel dia bagi gijik dah. Dia rapah mik dah. Orang Taning pun coh bish lerok. Dan juga fok-fok askar hok duk teh sini ni sebenarnya tak ada lah mana dia tak ada mai koning. Maka fok askar ning ni bawa gi ambil anak cucu demo duk mana kat dalam ni, pakai hijrah mari turun sungai. Yo ai sungai ni. Sungai ni. Jadi sungai ni sungai Taning. Jalan kaki lah, lari lah. Ngunduh. Semuanya sebenarnya 40,000. Sekali dengan keluarga askar. Askar Taning, kok tentu kok. Jadi dia morning lah, hundo-hundo gi, mari ke Nyalimo, mari ke Jala, mari ke Pine, gi berhenti di satu tempat. Jauh dah masuk dalam kawasan dalam ini, banyak lagi. Dah nak sampai sini mau. Malaysia, Malaysia, berjalan lah kita gambar tu Rohingya lagi, Burma lagi, mana lah betul lah. Kami dulu.
bawa anak cucu gapo lari habis. Mari di siapa di satu tempat tepi sungai ni, kawasan ni dia nak mula kawasan gunung. Kawasan gunung. Deh. Jadi tubik dua keputusan orang sini. Kata tak awak nak pergi dah. Tak awak nak pergi dah lagi. Buat tak awak nak pergi itulah. Hanya ada 15,000 saja. Hak nak pergi lagi. Tambah. Takut nak pergi lagi. Sebab apa? Tak takut. Sir Francis Light tulis dah. Kata orang yang tak ada lari tu dia ikat bekah habis. Ni orang yang tidak berdosa. Ni makna tolerant, civilian. Rakyat awal. Ikat habis tino jatuh ke tua budak. Apa kita tanah tak pada. Gajah. Hak. Sia. Orang sia duduk atas tu. Ijek mati. Ni perkataan hak Sir Francis Light hatta lagi kepada Gubernur Lord Cornwallis di India. Dia buh tangah hari lagi 12 September tahun 1780 ni. Nak faham di mana? Nak faham di mana? Jadi apabila mari sampai satu tempat dah, sini maka 15,000 ni hak nak pergi lagi siapa nak ada dalam catatan kata demo ning pergi sampai di kawasan lembah Sungai Muda Kedah. Maka temung tempat luas situlah maka demo ni pun terletak nama dia nya Sungai Patani. Loning yo jadi Sungai Petani sebab Inggeris British duk jajah tanah Melayu di Kedah dia tukar A jadi E. Jadi Sungai Petani. Sebenar aku dulu Sungai Patani. Orang tani hok gidek dulu. Jadi hak lebih lagi ni pakat duk sini. Maka sininglah dia tempat pecah. Tempat pecah kata. Maka tempat pecah tu orang panggil Kemecah. Jadi kampung Kemecah hari ni. Tempat becek. Maka gila masuk ke hotel dah. Jadi kampung-kampung kok nunggu sah kok nung lah. Iaitu kampung hodok kok dalam gelar dalam air lo ni. Kampung Halang, kampung Jok, kampung-kampung kok dalam. Banyaklah zaman dulu nama-nama dia tu. Ni zaman ni. Kalau Halang ni uyuk belakang sikit hok pok jamu lagi. Kampung pok nocik. Ya adalah kampung setiap kampung tu ada atau geruk daripada kawasan mana hogi dulu. Bukan zaman lo ni hok gebak kebun tanah dia tu bukan. Dia gelai pula dalam air. Maka sinilah tempat dia iaitu di Kemecah. Ni dalam catatan sebut jelas dah. Pada awal bulan Ogos Maha Uparat telah memberi amaran kepada Sultan Kedah Abdullah Mukarram Shah supaya jangan melindungi pelarian Patani ini. Setelah beberapa bulan bermaharaja lela, Praiyakal Lahum telah menyusun semula pentadbiran negeri dengan mengurangkan kuasa pembesar tempatan. Raja Rama I, Bangkok kemudiannya menitahkan Maha Uparat supaya mengundurkan tentera Siam dari Patani. Bersama kepulangan mereka ialah sejumlah besar harta rampasan perang iaitu sepucuk meriam besar Seri Patani dan seramai 4,000 orang tawanan untuk dijadikan hamba. Tu benar hak jawab kelik. Benar hak jawab kelik tu gapo dia? Iaitu boya dah seni dah tu dah. Sia ni hatta surat lagi kepada Raja Kedah. Raja Kedah pada masa tu namanya Abdullah Mukarram Shah. Hatta surat kepada Raja Abdullah kata jangan pertolongi apa-apa saja kepada orang tani hok lari pergi Kedah. Kalau mu tolong, kenalah Kedah. Lah, rakyat ni lari Kedah di Kedah. Siapa Kedah Sungai Taning tu. Jadi, siapa lagi surat lagi pada Raja Kedah kata jangan pertolongan apa-apa orang Taning. Apa askar saja tu, keluarga dia. Maka terpaksa Raja Abdullah Mukarram Shah, Raja Kedah pun kena pergi dialog dengan pemimpin-pemimpin Taning yang bawa orang lagi gede tu. Minta tolong kata hundur kelik lah. Sedih. Orang Kedah pun sedih. Raja Kedah pun sedih. Sama Islam sama Melayu. Aku tahu atamu susah. Tapi aku pun susah jugalah kalau siya mari seria juga.
maka hundolah. Janganlah. Dia tak hundu aku mana. Maka orang taning hodok di sungai taning dah tu terpaksa hundu kelik. Jadi hundu kelik mari suk siapa di suk kat sepadan negeri remeh saja. Nak masuk lakoh lek remeh ya takut juga. Maka itulah dibuka kawasan si Baling, Lenggong, Keruh, Kelia Ite, Pekalai Hulu kawasan tu memek orang taning. Hak hundu kelik daripada sungai taning dibuka kampung situ. Ni gulungnya hok dulu. Hok gulungnya belakangnya kita tambah-tambah pula tu belana. Banyak. Tapi ni atas sedih orang taning siapa tanah luah dah benda luah dah di sungai taning. Kena huno klik gi siapa ngam musing. Habis dalam hutan musing tu jadi baling. Gi siapa satu tepak cik dan katak binatang saja duk bunyi suara dalam hutan tu kesik. Panggil sik. Orang taning. Keruh. Kelia Ite. Kalai Hulu, kawasan Lenggong, kawasan tu semua orang taning lah. Habis loning ni, orang kat tu pun masih lagi kecek lorak taning campur Kedah. Bukan lorak Kedah tu. Ning adalah saudara sedarah dengan kita. Iaitu orang di kawasan Hulu Kedah dan Hulu Perak. Dek wadik kita. Saudara kita. Tapi dia mau pergi pindah zaman 234 tahun dulu. Dan juga pada perihak belakang-belakang ni pun ramai ada belah tu. Deh. Saudara kita hok rapat benar tu. Saudara dengan kita tu orang-orang Hulu Kedah, Hulu Perak. Dah. Orang Kedah, orang Perak pun ada kat tu. Tapi ramai juga orang kita hodok kat tu, capur-capur kat tu lah. Nak koyak kata. Lepas tu jadi ketika dok pergi tadi kata Allah dah dah. Dan kebetulan dengan Sultan Muhammad II pun mati dalam medan pergi tu juga. Dengan kerana dia ni guna askar ni puluh orang dia pergi rapat dengan Sultan Mak Dua duk tak kuda, maka berdeh kena tak dada jatuh. Berdeh kena dada jatuh dah, maka cepat-cepat pergi kerak, pergi potong tekak, lepas tu dia pocok dengan lembing. Menunjukkan bahawa Raja Taning tu halah dah dalam perang. Maka itu yang melemahkan semangat orang Taning. Gila Sultan kita. Tu cara orang Taning. Nampak boh tak ada, selera. Walaupun kita boh tak ada, pergi lagi kita. Tak suk lagi ke perang ni. Aduh mana boh tak ada, dah halah dah ke. Orang Taning dia tahu dah cuk ong. Kelemahan orang Taning duduk situ. Wiwasa kata, hai boh mati dah, wah kita ada lagi. Bukan kata boh tak ada, dah habis lah. Berhenti lah. Apa ni perlawanan kita? Bukan. Ni kita nak banding hari ni. Dah. Ni sepengai dulu tu, ia lagu tu. Dah, Sultan Mak Dua mati. Lepas tu kalau kita tengok juga, dia dalam kitab ni sebut kata ada empat asbab besar-besar yang Taning tu Allah pergi dengan sia. Satu, dengan kerana Sultan Mak Dua mati dalam medan perang. Maka orang Taning lemah. Putus harapan. Dah. Dan tinggal tugas dan juga lari perang. Dah. Yang kedua, ni bukan yang satu ni. Yang kedua, dengan kerana adanya cantong, maka rahsianya dibongkar, dibocor, dan juga pertahanan sebelah negeri Jamu, negeri Jering, banyak tali barut. Tu dah. Dan yang ketiga, mana ni? Askar Taning kurang berlatih dan senjata adalah senjata lama. Kurang berlatih. Sebab apa? Sebab Taning ni dia tak ada perang sia lama dah. Tak ada perang dengan orang lama dah. Maka alat ia pun alat lama dan tentera tak berlatih. Kita tak biasa duk peluh, tak biasa duk berlatih. Main bola kampung. Tak usah mikir nak main bola Premier League. Tak boleh jadi. Nak turun muay tastik tak sedut hungar betul-betul. Tak lagi. Kita kurang berlatih. Latihan ni yang ni penting. Dan yang keempat, jumlah askar Siam lebih banyak daripada Patani. Geno. Sedekah yo mari ni ada askar Lega, ada askar Goro, Patelung tu saja. Dah hok bakak sikit. Pakano jadi banyak pada Taning, sedekah Taning Melayu rumah kita dah pergi rumah kita. Kalau kita tengok dalam senarai sejarah Taning pula,
terdapat bahawa negeri-negeri bawah jajahan ni hok kata banyak tu tak ada siapa mari tolong kali. Kali kita tengok hanya kalau negeri Melayu hok besar-besar di bawah tanah dia. Ada hanya Jala, Nocik, Jering, dan taning sendiri kesek ni hok duk pergi dengan sia. Sai tak ada mari. Dubai tak ada mari. Fak Legah Tanjung Mas tak ada mari. Fak Remeh Kabu Kota Baru Meh. Fak Remeh ni tak ada mari tolong juga. Kita yang duk salah kita kata orang Kelubang, orang Kabu, Tanjung Mas ni hak lang. Oh tu deh, hak lang tak mari tolong. Ya bukan hak lang. Kita kena gambar dah situasi pada masa tu tani dia pecah dah. Dia pecah dah dah. Dia balas sama dia dah. Amejak di Raja Kuning lagi. Apabila habis Raja Kuning, negeri-negeri daerah lah ni mula nak besar diri dah. Tak sedok dengan pusat. Sebab apa pusat pun tak stabil. Sama raja pun duk gocah, duk gomo, duk bunuh. Sama menteri bendahara pun duk balah, duk gomo banyak mana. Kerana Raja Sai tak tak bantu. Sebab dia tahu dah Datuk Sai, bendahara orang negeri dia mati banyak mana dah. Duk gomo sama dia. Gemeh pun supaya tengok dalam catatan tadi kata Gemeh ni siapa dengan dia gali biji timah, gali mah gapo tak kena target taning dah hasil dia, tak kena bagi dah. Bakal ambil dia sore. Pas Kelubang pun sama tadi. Pas Legah pun duk jauh lagi. Tak ada gapo lah. Orang-orang hok dulu pun lari pergi Legah habis dah. Sebab kita kena faham kata sebab kita tu duk pecah dah sama kita kan. Sebab kita balas dengan dia sama saya kita balas dengan sang kita. Dengan dia tu balas mana tak kena lama dah. Pasal kita yo tu dia pergi balas dengan orang lain, duk gocah dengan orang lain. Kita tengok ya. Dah kan? Kita tak pergi ai musaiku. Tak ada. Kita baca tengok ah. Sebab apa kita balas dengan dia? Tu je ni pengalaman besar bagi kita ni. Tu kenapa kau askar tani sikit? Sebab apa? Sebab tu. Sebab kalau dia hipung semua negeri-negeri daerah ada buah dia bakal mari belaka di Kesek, boleh jadi boleh tahan lama lagi. Walaupun ada tali baruk ke apa pun, dia askar kita ramai lagi, semangat kita tinggi. Kan ada? Dia mau mari 300. Mai kepung 7 gram saya kata. Sak cai benar, sak cai tu benar. Berjaya tu pada 300 berdiri tak. Sak cai no ada lu pucai asam ni. Tak ada je temang ke panggil. Ni contohlah. Lepas tu kita sikit pasal lemah ngah. Ni nak banding dia mengata muai tak sama. Dia muai dengan heavyweight 90 kilo dengan muai 90 orang berat 90. Peganing pun tumbuk sedap orang 90 kilo. Gambar dia. Tak ada apa dia lah tumbuk. Gitu dah. Dan yang kelima, taning tu orang main kata sudah berjarak jauh masanya tak ada pergi. Tertegur tak ada berlatih. Tu asbabnya taning jatuh kepada pada tahun pada bulan 11 tahun 1780 ni. Dah. Kita tengok masa ni. Apa ini? 10 boleh. Dah. Maka apabila benar dah lagu mana nak berlaku gapo pula sebelum taning sebelum Payah Kalahom yang bawa askar dia kelik ni dalam taning pun sebut sikit tadi kata dia ambil wak kelik berdeh besar taning ia ada 3 bilah ia ada Seri Negeri, Seri Petani dan Mahalela. Berdeh Mahalela tu pecah. Pecah. Kau duk pergi tu panah. Dan juga Seri Negeri dengan Seri Petani tu dia mau buat rakit herat tubik. Tapi tiba-tiba apa tubik di mulut kuala sikit. Maka satu rakit yang bawa berdeh besar tani tu pecah. Pecah turun sampai bawah. Sia nak orang penyelai turun cari pun tak temu dah. Hak nama berdeh Seri Negeri. Hak tu paling besar. Hak nama satu kelih. Jatuh. Dia teluk tu cari tak temu. Dan dia tarik hanya Seri Petani saja bawa pergi. Dan lo ni lah berdeh besar ni tu berdeh Meriam ini ada di depan Krasuang Kalahom ataupun Kementerian Pertanian. Duk di bakok dah. Tu boleh kita tengok orang panggil pun payah tani. Duk bakok. Gambar tu adalah gambar lukis. Kata dulu dia mau tarik berdeh mai atas sini.
Tarik benda besar taning. Wak klik gi ke bakok. Dah. Gambar ni gambar lukis dulu. Dah. Lepas tu dia kata 4,000 orang tahun ni. 4,000 orang tahun ni tu yang ambil mana ni nak oyak we tahu. Tak ada ambil serebuk dalam bandar Kesik dah. 4,000 orang atau igak orang nak jadi tahun ni pocok keting apa orang nak bakok tu kan. Tak ada serebuk ambil dalam bandar Taning. Dia ambil mana? Dia ambil orang-orang ni. Yang mula di Kampung Perigi. Ni panjang pula mungkin minggu depan kan saya mari baca, mari buka hak ni dah. Ya ambil jak di Kampung Perigi, mari ke Pose Sae. Dah. Mari ke bahasa Osing masuk ke dalam tu sebab sungai ni sungai gali dia gitu di Kampung Parit. Dia tak ambil orang Lebanon Kesik nak buat gapo orang Lebanon tak tipu Kedah. Dia ambil orang di kawasan ni. Jangan lupa tak kawasan ni siapa ni? Kawasan Sungai Gali Gajah Hijau. Hak nak buat benda dulu ke? Ingat tak? Hak ambil mula di Temangi, hak Gajah Hijau pergi buka parit air dia, hak gali di Temangi, heret tubik di Kampung Parit tu. Jadi dia ambil rakyat di tepi sungai tu semua. Sebab Demoning ni adalah tulai belakang kerajaan Taning dulu. Tulai belakang istana. Demoning orang buat benda. Demoning orang hak taat setia kepada zaman Gajah Hijau lagi tu nenek dia. Orang hak buat benda, orang hak hantar hasil masuk le istana. Maka kalau tak ada Demoning, lama lagi lah Taning nak bangun semula. Maka ambil Demoning lah sebab dia mahir. Dia ada kemahiran dalam buat benda, dalam cocok tanah, dalam duduk tepi air. Maka ambil Demoning pergi gali sungai Sensek di Bakok. Kita tak ambil agak mana. Maka terdapat bahawa kita tengok nunggu ada kok Minburi, Nongcok, Bangkapi, orang Pahmani, orang Sae, orang Mapak, orang Jabe Pak Ruweng, orang Perigi, orang Tose. Tu mus turut jalan air ni belakang. Suk mari siapa di Kampung Parit. Buat benda. Tu dah. Main tunjuk. Jadi kita tunjuk sebab ia ada gambar kata lagu mananya hok kata Sir Francis Lai sebut kata orang Taning hok tidak berdosa kaum lelaki, perempuan, orang tua dan kanak-kanak yang tidak berdosa maka diberkas dan perak rakyat gajah tu ijek sampai mati. Tu ada gambar buka dah. Itu bakal tengok dalam gambar tu lah. Saya sedang duk kecek maka hok gajah ijek tu lagu tu. Lepas tu gambar satu lagi nya gambar hok tarik benda besar nak naik rakit nak kapal besar nak heret nak pergi ke Bakok. Gitulah. Maka kekalahan Patani menimbulkan kebimbangan kepada negeri Melayu Semenanjung. Keadaan ini menggesa Sultan Abdullah Kedah menjemput Sir Francis Light sebanyak beberapa kali untuk membincangkan masalah pelarian Patani dan keselamatan negeri Kedah. Pada 24 November 1780 Kedah menghantar utusan iaitu Datuk Shah Bandar ke Pulau Pinang untuk merundingkan soal pertahanan dan ancaman luar. Sebaliknya, Francis Light terus menolak kerana tidak mahu campur tangan dalam pertikaian tempatan. Perasaan kebimbangan juga disuarakan oleh Sultan Mansur Shah I dari Terengganu yang mengutuskan surat pada bulan November tahun 1786 kepada Sir Francis Light meminta bantuan keselamatan daripada Inggeris. Pada 24 Februari tahun 1787 sekali lagi, Sultan Terengganu menghantar surat tetapi kali ini kepada Kapten James Glass. Baginda menawarkan peluang perdagangan kepada syarikat Hindia Timur Inggeris di Terengganu. Sebab Taning ni pecah. Taning ni hancur. Orang Taning mati ramai. Dan juga orang Taning lari 40%. Gi kepada negeri Melayu dekat teh. Maka raja-raja Melayu dekat Taning ni bimbang. Pusing.
Pertama kalinya Raja Sultan Abdullah Kedah, joh hantar surat. Nak jemput Sir Francis Light ni, Gubernur British ada di Pulau Pinang untuk mai kecek kira pelarian taning duk di Kedah ni lagu mana. Dan kecek kira keselamatan negeri Kedah. Taning kena teruk benar. Kedah ni takut berdebar. Habis itulah pada hari 24 bulan November tahun 17 80 ni, Kedah pun hantar utusan dia nama Datuk Syahbana gi di Pulau Pinang untuk gi merunding soal keselamatan dan pertahanan negeri Kedah. Tapi Sir Francis Light, Gubernur British duduk di Pulau Pinang tolak. Kata aku tak sekecek kira gapo haning dah. Sebab aku malah nak capur tangan haning ngasiya ni. Dah. Dan begitu juga di Terengganu. Negeri Ganung Sultan Mansur Shah I pun hantar surat gi juga kepada Sir Francis Light untuk minta keselamatan bantuan daripada Inggeris. Dan juga tanggal 24 bulan 2 tahun 1787 sekali lagi Raja Terengganu hantar surat gi kepada Kapten James Glass untuk tawari mari nego di Terengganu. Tapi kena bantu Ganung Teher dengan keselamatan siya takut mari serai Ganung juga. Ni nak royak atas sejarah hari yang taning sedih, hari yang taning sakit sekali, iaitu pada tahun bulan 11 tahun 1780 ni. Dengan beberapa sebab yang menyebabkan taning jatuh tadi. Maka apabila taning jatuh dah, harta benda dah rampah dah, rakyat mati ramai, rakyat pindah banyak, pok-pok raja tu sempat lari. Orang-orang bakal raja tu lari ikut hutan, lari ikut kampung-kampung pedalaman, cabut habis nama-nama dia, nama-nama tu, nama-nama kunik, tuai, gapo cabut habis jadi orang biasa. Fok-fok bangsawan, orang elite, orang bangsawan, orang penyanyi gapo duk dalam istana, yo lari ikut Bukit Budo. Yo lari ikut Sai. Lepas tu yo pergi duk buka kampung kok celah-celah Bukit Budo. Suk siapa di Kota Baru Kelantan. Sah Bukit Budo tu, ya orang Sai kampung lama, kampung Sai dah. Tapi hak tani lagi biasanya orang fok Gelenge, fok bangsawan duk dalam istana. Fok nang ram nang nai ni panggil berak. Fok nyanyi lagu dalam istana, fok fok silat, fok main raja. Orang fok bangsawan ni lari ke sah bukit tu. Fok berdikir. Fok duk le kota lari ke sah Bukit Budo. Kalau fok askar, fok tentera lari kok ni. Sepo kata tadi kok sungai lagi Kedah. Hidup pecah dengan mecah tu. Lepas tu gayak kena igat ni, gayak di kawasan Sungai Gali Gajah Hijau 4,000 orang. Hak tinggalnya sikit saja. Lepas tu nak jadi lagu mana, berlaku lagu mana, siapa nak latih siapa jadi gajah. InsyaAllah kita minggu depan kita baru masuk gajah pertama yang duk bawah tunjuk siya, iaitu Tengku Lamidin. Nak jadi lagu mana pula kita nanti mengaji lah. Lepas tu saya pun nak faham kepada semua yang mengaji ni, dengan kerana belum pada ni kita rasa bangga, kita rasa suka dengan kerana kita mengaji taning zaman berdaulah. Yang mana ada catat dalam ambil ejak dari kitab Tarikh Melayu Patani dan juga kitab Hikayat. Tapi ambil ejak pada malam ni seterusnya, masa hak bukan biasa dah lah. Sebab taning dia jatuh dah. Maka lepas pada ni saya oyak dulu dah, jangan mikir tak saya kasar sangat. Sebab sejarah lepas pada ni, you nak kecek hak pelawan ni. Hak pejuang ni, orang tani lawet tu, puak tu, gajah tu belawet. Sedih semua, berdarah semua. Siapa saja wasa tak boleh dengar, tak usah dengar. Tapi jangan terlupa kata, puak-puak yang belawet tu adalah tok nenek moyang demo, tok nenek moyang kita belaka. Tapi sejarah kita hanya ambil tahu. Kita belajar juga jarah-jarah Nabi tu. Kata susah taruh mana. Kena lari pun arak koreh. Saya nak Ali kena geduk nusuk atas kata dia. Ya pun kena lari kot gua tu. Gua ni geduk dalam hutan. Asma anak Abu Bakar kena pergi hola makan ni. Sakit taruh mana lari kot tu kuning. Dan juga kita kena belajar juga daripada sejarah-jarah para sahabat. Para khulafa ar-rasyidin. Cuba bila khulafa ar-rasyidin 4 orang tu. Ataupun orang-orang yang dijamin syurga oleh
oleh Nabi, oleh Rasulullah 10 orang tu siapa hak mati tak ada berdarah. Hak mati tak ada kena bunuh dengan kerana menegakkan agama Tuhan Islamnya. Umar mati macam mana? Uthman, Ali, cucu Nabi Hasan Hussein, sahabat lain. Mati tak kata hak nak cucu duk berdoa ke? Ke mati jadi makring sebab kita. Ke mati pelaga kereta pergi patah sebab kita. Ke mati jadi kecil manis kena kaki sebab kita. Ha? Sahabat Khulafa' Rasyidin. Baik tu belaka mati, berdarah. Sebab bukan dia manis. Dia nak bawa agama Tuhan Islam. Dia tengok Nabi ingat. Ujian lagu mana sore-sore teruk. Itulah nak contoh. Maka tani kita pun begitu juga dah. Minggu depan kita mari tengok atau ulama apabila tani pecah ya gimana. Fok-fok pelari pergi buka kampung mana. Fok-fok bangsawan pergi buka kampung mana. Dah tu latih siapa minggu depan kita mari kenal orang tani hok pergi buka kampung kok mana-mana dalam kawasan tani. Maka minggu depan lah yang kita boleh tahu baka kita. Keturunan kita. Dan siapa-siapa duk pening lagi tok nenekku duk mana lah, buka kampung mana, minggu depan takut-takut nak pecah. Aku bakal lagu ni duk jadi lagu ni mari kok mana lah. InsyaAllah minggu depan kalau kena hak kita dah hak kita. Kalau bukan hak kita, bukan hak kita. Sebab darah walaupun setitis pun merah. Ini perkataan ulama dulu. Bukan ulama. Gajah. Gajah tani dulu. Dah. Kata gajah gemes sebenarnya. Darah kita orang petanding ni walaupun setitik pun merah. Begitulah. Untuk malam ni. Maka tani jatuh dah lah. Habis dah kita hikayat dah. Tamat dah. Maka kita hikayat kita pun waktu baik juga. Sekali dengan kitab baru pada bulan sebelah. Kita nak waktu baik kitab baru. 2 utir kitab baru bulan sebelah. Kita pakat dengar. Sekat tu saja pada malam ni. Dah ada soalan ke apa dah? Ada apa juga ada. Saya pun habis sorang. Tak ada sorang. Ngan tak lagi kecek. Dah. Maka sekat tu saja malam ni. Kita ingatlah apakah kekuatan, apakah kebaikan, apakah kemulakan orang-orang dulu kita ikut. Dah. Lepas tu apakah kelemahan, apakah kesilapan, apakah kesalahan orang dulu, kita jaga jangan berlaku sama kita. Sebab tani ambil jadi mula dari zaman langkah suka bagi siapa daulah tani. Serami Mekah kita sampai di tani jatuh zaman Sultan Mak II. Bulan 11 tahun 1780 maka begitulah masa daulah yang hebat kita. Lepas pada tu adalah masa yang kita kena belajar banyak. Sebab masa yang orang tani luka. Orang tani sakit. Orang tani sedih. Orang tani tak amin seperti dulu. Dah. Gitulah. Ni pun tak ada masuk lagi masa Syekh Daud. Syekh Daud tak ada lagi ni. Tani jatuh ni Syekh Daud tak ada lagi. Lepas tu 4 tahun baru Syekh Daud lahir. Lepas tu Syekh Daud pun dia memik undur sebab orang zaman perontok ke Datuk Kale. Lepas tu Syekh Daud kelih mula pula mari bersama dengan orang tani untuk lawes sia di cenuk lagu mana dia tak siapa lagi insya-Allah. Dah kita bakal ngaji hatu. Maka malam ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin.